Hai, Assalamualaikum geng. Aku Badik daripada Core Outdoor and Tactical. Pada hari ini, aku akan share sedikit tentang cara aku secara peribadi memilih beg untuk pergi mendaki gunung. Sebelum aku pergi lebih jauh, aku nak kongsi dulu kesilapan-kesilapan yang biasa rakan-rakan pendaki buat ketika membuat pilihan membeli beg. Kesilapan nombor 1 adalah ikut kawan. Benda ni memang selalu sangatlah berlaku. Sebab apa? Pendaki baru, dia masuk ke dalam arena pendakian, nak beli beg. Dan dia pula dengan selang berkatak, boleh tanya kawan. Kawan pula cakap, oh beg jenama ini bagus tu. Gila kau, tak boleh macam tu. Kesilapan besar nombor 2 pula adalah beli ikut nafsu. Nafsu macam mana? Kita ni manusia biasa. Kadang-kadang ni kita suka warnanya hitam. Ada ni pula belah sini suka warnanya kuning. Ada juga yang ramai suka warnanya pink. Itu antara kriteria membeli ikut nafsu lah. Termasuk juga membeli mengikut jenama secara membabi buta. Disebabkan oleh kesilapan-kesilapan yang aku selalu jumpa dan aku selalu sangatlah hadap dekat kedai ni. Jadi dekat sini aku nak share tips yang selalu aku buat supaya senang. Lain kali bila korang nak beli beg, especially pada pendaki-pendaki baru, korang boleh refer video ni dan ulaslah cara sendiri masing-masing. Poin yang pertama adalah kapasiti. Kapasiti ni kita akan tentukan berdasarkan saiz beg tu. Dan secara lumrah atau biasanya lah, kita pergilah mana-mana kedai jual beg pun, beg tu akan menulis dari segi liter. Daripada liter ni, aku secara peribadinya membahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian-bahagian itu adalah daripada kecil, sederhana dan besar. Di setiap bahagian ni mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Macam mana? Dekat sinilah caranya untuk kau pilih beg tu sesuai dengan apa yang kau nak gunakan ataupun tidak. Untuk sebuah backpack yang kecil, biasanya aku kategorikan dalam saiz 30 hingga 50 liter. Besar macam mana tu? Untuk kapasiti 30 hingga 50 liter tu, lebih kurang macam ni lah. Deuter Fox 40. Beg ni aku jangkakan memang sesuai kalau untuk akulah. Untuk ekspedisi yang 1 hingga 2 malam saja. Semestinya lah benda ni bergantung juga kepada persediaan barang kau. Kalaulah kata masuk hutan tu, kau ni jenis bangsa nak bawa tilam busuk kau. Bukan bantal, tapi tilam busuk. Naya, bawa lori dia masuk hutan jadinya. Jenis kapasiti yang kedua pula adalah daripada jenis sederhana. Yang jenis sederhana ni, biasanya kita dalam lingkungan 50 hingga 70 liter. Macam mana saiz dia? Contoh model yang aku boleh tunjukkan adalah Deuter Air Contact Core 50 Plus 10. Kiranya saiz dia boleh pergi 50 liter sehingga 60 liter. Beg berkapasiti macam ni, aku rasakan sesuai untuk aktiviti 2 sehingga 4 hari. Dan mengikut pengalaman pun, memang cukup-cukup barang makan, barang hidup kau nak bawa dalam ni. Dalam kapasiti saiz 50 hingga 60 liter. Dan saiz yang seterusnya adalah jenis yang berkapasiti besar. Kebiasaan bagi aku, kapasiti besar ni adalah yang mempunyai kemampuan untuk memikul lebih daripada 70 liter. Contoh macam ni, Deuter Air Contact 65 Plus 10. Ini aku tak betul-betul extend lagi. Dia boleh nampak lebih bagak, lebih gabak lah. Dan kebiasaannya untuk ekspedisi lebih daripada 4 hari, beg kapasiti macam ni memang auto lulus. InsyaAllah, memang muat. Okay, hold up. Dengar dulu. Ketiga-tiga kapasiti aku kongsikan tu tadi untuk orang yang boleh aku katakan sebagai pendaki konvensional. Bukannya pendaki-pendaki yang lebih advance. Ini disebabkan telah pun wujud serapan daripada konsep ultralight. Di mana barang-barang berada dalam keadaan ataupun dalam jirim yang lebih kecil dan lebih ringan. Tapi itulah, orang yang kalau dah sembang ultralight ni tak ada pun nak tengok video ni. Tapi kod-kod lah abang-abang, akak-akak ultralight tengok video ni. Jangan pula belikirkan kita ni share untuk budak-budak baru je bang. Dan juga kakak. Poin kedua untuk memilih beg adalah padding. Contoh ketiga-tiga beg ni tadi aku dah susunkan dan juga aku tunjukkan padding dia. Dan kalau kau nampak yang tengah-tengah ni, padding dia jauh lebih nipis. Manakala yang kedua ni, belah kiri aku ni, jauh lebih tebal. Dan padding yang ni, sangat tebal. Kenapa pula nak kena pilih padding? Senang je jawapan dia. Kenapa kena pilih padding? Sebab kadang-kadang beg yang bersaiz besar mempunyai padding yang halus. Dan kadang-kadang beg yang bersaiz kecil mempunyai padding yang besar. Kenapa? Mengikut pendapat peribadi aku, padding besar ni adalah untuk beg yang
mempunyai kemahuan ataupun keperluan ataupun tanggungjawab memikul beban yang jauh lebih berat. Jadi, makna kata, kalaulah kata korang yang membeli beg ni memang tahu dalam kepala akan memikul beban yang berat. Berat tu berapa kilo tu belakang cerita lah, tapi kita cerita berat. Sebaiknya korang memilih padding yang tebal. Alah, cara nak tengok padding dia tebal tak tebal bukan susah pun. Satu, kau google je lah jenis beg tu. Ataupun yang kedua, kau tanya je lah seller. Bos, boleh tengok gambar padding dia? Macam tak biasa pula. Poin yang ketiga adalah kesesuaian beg. Nak tahu beg tu sesuai tak sesuai macam mana? Dekat sini aku ada senaraikan 4 sub point lah. Point bawah point. Cara pertama untuk tengok beg tu sesuai ke tidak, kita tengok yang paling penting, yang paling ramai lupa adalah satu, yang pertama, torso. Ukuran torso ni sebenarnya kalau untuk pendaki yang dah biasa, dia dah biasa sangat dengar. Tapi untuk orang baru mungkin pelik. Diringkaskan, torso ni adalah ukuran daripada sini ke bahagian sini untuk pergi dekat torso kita, iaitu daripada pinggang sampai ke tengah-tengah belikat ni. Tengah-tengah belikat ni aku tak tahu tangan aku sampai ke tak. Aduh. Tujuan dia supaya kita betul-betul selesa pakai beg ni. Dia bagaikan beg ni melekat pada belakang kita. Pada belakang kita. Bakang. Subpoint yang kedua pula adalah ukuran pinggang. Pada ukuran pinggang ni pun biasa juga pendaki terlepas pandang. Disebabkan terlalu kejarkan torso sampai lupa. Kau tu kurus. Contohlah kan, beg ni nampak besar. Kena kalau yang nak cari beli tu adalah perempuan yang tinggi macam aku, dia rasakan, oh torso ni sesuai lah dengan I. Tapi Cik Kak, awak tu pinggang saiz 22. Saya ni pinggang saiz 36 sebelum kahwin. Mana maunya pinggang yang besar ni untuk kau yang pinggang kecil tu. Tang mana pula tak bagus dia kan? Senang je geng. Bila pinggang ni lebih kecil daripada pinggang kau, dia macam kau pakai seluar orang besar. Seluar yang besar. Naik gunung terlonde-londe. Tak kepayah namanya. Yang ketiga, subpoint yang ketiga ni bagi aku sedikit personal. Mungkin ramai tak setuju. Tapi bagi aku agak penting lah untuk sebuah beg mendaki gunung. Yang aku punya lah. Poin yang ketiga ni adalah load lifter strap. Load lifter strap ni yang mana? Okay geng. Untuk beg mendaki gunung, biasanya di sebelah strap bahu ni, dia akan ada satu lagi strap. Yang ni lah. Ini kita panggil sebagai load lifter strap. Bagi akulah, benda ni agak penting. Boleh kata sangat penting untuk aku. Sebab fungsi dia, bila kita pakai beg ni, dan kita tarik ini sampai ke paras selesa, sedikit sebanyak ianya akan membantu untuk mendekatkan beban ni lebih kepada badan kita. Menjadikan pusat graviti beg kepada badan dalam keadaan yang jauh lebih terkawal. Subpoint yang keempat pula adalah sternum strap. Sternum strap ni kalau dalam bahasanya macamlah kompleks sangat, tapi tak, dia macam klip kat dada ni je. Biasanya kebanyakan beg memang ada lah. Tara. Bagi aku sternum strap ni agak penting sebab ianya bukan sahaja memudahkan kau untuk menyangkutkan aksesori-aksesori seperti pisau, whistle dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama ianya memberi satu kestabilan terhadap shoulder strap ni melekat dekat badan. Sebab aku pernah ada pengalaman yang macam tak manis lah untuk sebuah beg yang tak ada sternum strap ni. Bayangkan tengah mendaki, tapi shoulder strap shoulder strap ni dok terlonde. Terlonde kat sini, malu kita betulkan balik. Poin yang keempat adalah ciri-ciri tambahan. Maksud ciri-ciri tambahan ni, ini adalah ciri-ciri yang mungkin membezakan antara beg jenama A, jenama B ataupun jenama A sendiri dengan model A dengan model B. Ciri-ciri tambahan ni kalau betul buat kau rasa selesa, tapi kalau dianya tak sesuai dengan kau, mengamuk babe. Memang serius mengamuk babe. Contoh utamalah untuk ciri tambahan adalah tempat letak botol air. Kenapa aku letakkan jadi contoh utama? Sebab macam aku cakap tadi, ini adalah pandangan peribadi lah. Cara aku memilih beg. Aku bukan jenis orang yang menggunakan water bladder. Sebab bagi aku benda tu sedikit melecehkan. Sebab aku ada pengalaman, aku ni badan besar, kuat minum air, sedut, tahu-tahu habis naya Pak Abu. Jadi semenjak daripada itu, aku menggunakan botol air. Jadi aku memerlukan setiap beg aku mempunyai poket tepi untuk letak botol air. Supaya aku boleh monitor water intake aku dari masa ke masa, banyak atau tidak, air aku ada lagi ke tak.
Poin kedua pula adalah cara nak masukkan barang ataupun akses memasukkan barang kepada beg. Kebanyakan beg memang boleh daripada top load lah. Dia boleh masuk daripada atas. Tapi contoh macam jenis ni, dia juga boleh dimasukkan daripada depan. Mana zip dia? Ni zip dia. Boleh dimasukkan daripada depan. Tapi ini bergantung. Ada orang suka, ada orang tak perlukan. Macam aku, jenis yang menggunakan carry mat membulat dekat dalam, aku tak perlukan akses daripada depan. Walau bagaimanapun, ciri ini bagus untuk mereka yang akan gunakan beg yang sama pergi travel. Apa pasal? Ease of access. Senang nak capai barang. Dan ada banyak lagi ciri-ciri tambahan dalam beg ni. Bergantung kepada jenis beg, model beg. Ada jenis hiking backpack ni yang dia boleh cabut top lid dia dan dijadikan sebagai bag day pack. Ini baguslah untuk mereka yang akan ada satellite camp dan dia akan buat apa kita panggil sebagai summit attack sekejap, sejam 2 jam dan patah balik. Tempat-tempat gantung pun penting juga bagi mereka-mereka yang suka menggantung-gantung barang, khususnya macam speaker. Aku taklah kata bagus untuk ada speaker bagi pendaki. Tapi lain padang, lain lalang, lain belalang. Aku salah cakap. Maksud aku, lain pendaki, lain cita rasa dan juga cara dia. Bergantung kepada cara masing-masing. Poin yang kelima, bagi aku untuk memilih sebuah backpack adalah warranty. Okey geng, kenapa perlu beli backpack yang ada warranty? Satu adalah untuk memastikan yang ianya original. Kita tak kisah barang tu mahal ke murah ke kan. Tapi kalau ada warranty ni, dianya menjadi satu insurans lah terhadap kau. Yelah, beli barang dah harga 200-300, tapi kalau rosak tak ada warranty, sedih . Dekat sini aku nak kongsi kenapa bagi aku warranty penting, sebab aku sendiri pernah terkena. Dulu aku pernah beli sebuah beg lah, jenama A lah kita letaklah jenama A. Di mana selepas pembelian, aku beli barang second je. Lepas pembelian tu aku dah pakai 2-3 tahun, dah pakai henyak. Sekali dia ada satu kerosakan yang pelik. Aku nak cakap kerosakan tu pelik macam mana pun aku tak tahu nak cakap. Sebab kerosakan tu, benda alah yang rosak tu pun aku tak tahu nama dia apa. Nak jadikan cerita, aku pun contact lah jenama A ni. Aku minta pendapat macam mana nak repair. Lepas back and forth lah, email lah, bersembang lah, email punya lah banyak kali. Aku ingat 2-3 bulan juga. Dia email aku cepat, aku je reply lambat. Dan last aku dapat tahu yang kerosakan tu dia tak boleh buat. Maksudnya kerosakan tu memang pelik dan dia tak boleh buat. Tak guna kalau aku hantar kat dia pun. Jadi disebabkan macam tu, aku cakap lah dengan dia, it's okay lah kalau macam tu. Aku repair lah sendiri, aku jahit je lah kat rumah, no problem lah. Sebab aku memang suka dengan brand A ni. Disebabkan brand A ni, dia macam kata ada lifetime warranty. Kau tahu apa dia buat? Selamba babe, brand A ni ganti kat aku balik model baru. Punyalah gentle warranty, lifetime warranty yang brand A ni bagi, dia gantikan aku balik 1-to-1. Tapi nak kata 1-to-1 pun tak juga. Beg yang lama yang rosak tu pun aku pakai je sampai sekarang. Dia bagi dekat aku 1 biji model terbaru dia, saiz lebih kurang. Tapi harga nak harun. Kalau lah betul aku memang takkan beli beg yang dia bagi kat aku tu. Mahal. Kat situ lah penting dia warranty. Kiranya rezeki akulah dapat beg yang baik. Second dalam keadaan baik. Beli second dalam keadaan baik. Lepas guna, rosak tak tahu macam mana cara. Dapat pula sebiji baru. 2 beg pada satu harga. Siapa tak nak? Kau nak? Tak nak? Tak nak? Baik, poin yang ke-6 dalam pemilihan beg adalah harga. Bab harga ni aku perlu ingatkan. Walaupun aku letakkan dia di poin ke-6, tapi aku rasa dia adalah poin yang paling utama lah. Kita perlulah berbelanja mengikut kemampuan kita saja. Kena ingat, hiking backpack ni, bag hiking. Tak kisahlah apa benda pun terms dia. Beg ni, dianya adalah kemahuan kita. Untuk kebanyakan pada kita lah. Tidak sepatutnya kita beli barang yang harga ribu-ribu kan. Tapi susu kat rumah, bini yang beli. Mengarut weh. Apa aku nak cakap kat sini, kita perlulah jalankan tanggungjawab kita sebagai insan terlebih dahulu sebelum kita mengisi kemahuan kita. Keperluan diri dan juga keluarga perlulah diutamakan terlebih dahulu. Janganlah sampai kita ni mengikat perut, mengarut ikat perutnya disebabkan mahu memiliki sebuah beg berjenama yang sebenarnya bukan sesuai dengan kita. Simple aku nak cakap lah. Aku miskin, aku buat cara miskin. Kita miskin, kita buat cara miskin.
Ada rezeki lebih, ada kemampuan lebih, buatlah, gunalah duit kau semampunya. Senang kata kau ni kalau dah nama pun kaya, kau nak beli Ferrari lah, Ferrari harga tak tahu berapa juta tu, kau nak buat reban ayam pun tak ada masalah tu duit kau. Yang jadi masalahnya, kita ni gaji 1,000, 2,000 nak beli beg harga 18,000. Aja, buat apa? Okey gang, itu sahaja tips dan juga sharing pada hari ini. Kalau korang nak ada apa-apa konten lagi lepas ni, jangan lupa letakkan kat komen. Tapi janganlah pula lupa like, subscribe. Alright?